Suatu ketika dahulu, Nokia pernah dianggap sebagai jenama yang memimpin revolusi telefon bimbit. Ia dengan cepat berkembang menjadi salah satu jenama yang paling dikenali dan mempunyai permintaan yang tinggi di dunia. Ketika itu, Nokia adalah lebih daripada sekadar syarikat telekomunikasi di Finland. Menjelang tahun 2007, Nokia direkodkan menguasai hampir 50% pasaran global bagi telefon bimbit. Walaupun perjalanannya ke puncak sangat drastik, kemerosotannya juga adalah sama. Apa yang berlaku pada Nokia bukanlah rahsia dengan jenama lain seperti Apple dan Samsung tampil mengambil alih pasaran. Selamat datang ke The First Shot Channel, dan untuk video kali ini, kami akan berkongsi tentang 5 faktor kegagalan Nokia sebagai salah sebuah jenama telefon bimbit. Nombor 1. Terlalu bergantung kepada hardware. Tidak diragukan lagi bahawa Nokia terkenal dengan kualitinya dari segi perkakasan ataupun hardware. Tetapi dalam hal perisian iaitu software, para pengguna tiada keraguan terhadap teknologi Android atau iOS. Dan kepercayaan yang diletakkan ini jauh meninggalkan software Nokia yang tidak up to date. Bahkan Nokia juga gagal mengenali kepentingan perisian yang semakin meningkat. Ia juga meremehkan betapa pentingnya transisi peralihan ke arah telefon pintar. Proses pembangunan Nokia telah lama dikuasai oleh kejuruteraan hardware dan pakar perisian pula dipinggirkan. Mereka juga menghabiskan sejumlah wang yang besar untuk penyelidikan dan pembangunan teknologi hardware. Namun, apa yang tidak dapat dilakukannya adalah menterjemahkan semua perbelanjaan R&D ini kepada produk yang diingini oleh pengguna masa kini. Nombor 2. Kekurangan pembangunan software. Ketika platform Android mula dilancarkan pada tahun 2008, Nokia melakukan kesalahan pertama dengan menidakkan jalinan kerjasama dengan perisian itu. Syarikat itu seharusnya meninggalkan teknologi Symbian dan beralih ke Android dengan lebih awal. Dengan transisi ini, mereka dapat menghasilkan telefon pintar berkonsepkan Android, sementara terus melabur untuk pembangunan sistem perisian sendiri. Symbian pada awalnya direka untuk menyokong telefon pintar dan berfungsi dengan baik. Jadi Nokia menyangka mereka dapat membuang secara keseluruhan interface dari OS yang lama. Namun, ia menjadi satu kesilapan yang paling besar kerana ia tidak berfungsi seperti yang disangka. Symbian ternyata sama sekali tidak dapat bersaing dengan iOS atau Android. Nombor 3. Terlalu yakin. Disebabkan keterbatasan maklumat, kebanyakan pihak pengurusan pertengahan di Nokia yang berada di Finland tidak didedahkan secara langsung kepada informasi tentang syarikat pesaing yang lain. Cara di mana pengurusan mereka menilai produk pesaing adalah tidak relevan dan sering membandingkan perkembangan masa depan Nokia dengan produk masa lalu pesaing. Dengan cara ini, produk Nokia sering kelihatan lebih baik daripada pesaing dan menjadikan mereka kekurangan data serta analisis. Para pemain baru dalam industri seperti Apple, Google dan Samsung pula tidak dilihat sebagai ancaman kerana dianggap tidak berpengalaman dalam industri. Nombor 4. Faktor ekonomi. Nokia terkesan dari kemerosotan ekonomi Eropah beberapa tahun sebelum zaman kejatuhan, dan pergolakan ekonomi ini telah melemahkannya dengan menghadkan kuasa beli di pasaran. Tidak seperti Apple, Nokia mengalami kesukaran untuk memasuki pasaran China yang berkembang pesat. Nokia juga kekurangan sumber ekonomi yang tersedia seperti sebilangan pesaingnya iaitu Google, Apple dan Samsung. Secara khusus, Nokia seperti tidak memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang memungkinkan syarikat ini mengembangkan peranti terkini dan memanfaatkan pasaran baru. Salah satu sebab kerana ia tidak memiliki kemampuan tersebut, dan Nokia tidak mempunyai kewangan untuk membiaya usaha penyelidikan dan pengembangan yang luas seperti yang dilakukan oleh pesaingnya. Nombor 5. Faktor populariti dan sosial. Faktor populariti dan sosial utama yang menidakkan Nokia adalah penggunaan telefon pintar yang meluas dan penggunaan aplikasi yang semakin meningkat. Banyak aplikasi yang popular seperti WhatsApp direka untuk sistem operasi yang lebih terkini seperti Android Google dan iOS milik Apple.
Keputusan Nokia untuk menggunakan Microsoft Windows Phone dan bukannya Android membatasi daya tarikannya bagi banyak pelanggan. Populariti Apple sebagai telefon pintar di beberapa negara seperti Amerika Syarikat telah mengambil alih pasaran Nokia dengan mewujudkan generasi pelanggan yang hanya membeli satu jenama. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Nokia terpaksa menghadapi misconception yang popular bahawa hanya ada dua jenama telefon pintar di pasaran, iaitu Apple dan Samsung, dan hanya dua sistem operasi, iOS dan Android. Ini membuat ramai pelanggan tidak mempertimbangkan produk Nokia dan menyumbang kepada kejatuhannya di dalam industri telefon bimbit. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.